Jadi mula-mula kita imbas dulu pelajaran yang lepas. Tajuk kita ini dalam beberapa kuliah kebelakangan ini cerita tentang alam akhirat. Semua hari akhirat saja. Apa benda hari akhirat ni? Hari akhirat ni ada banyak nama. Hari kehancuran pun ada banyak nama. Hari akhirat pun ada banyak nama. Di antara nama-nama yang sempat saya notakan, hari akhirat ini ialah hari agama, Yaumiddin. Hari akhirat ini juga ialah hari akhir. Dalam Quran dia kata Yaumul Akhir. Ini semua nama-nama yang diambil dari dalam Quran. Hari akhirat juga dikenali sebagai hari besar, Yaumun Kabir. Hari akhirat juga dikenali sebagai hari naungan, Yaumuz Zullah. Dikenali juga sebagai hari pertemuan, Yaumut Talaq. Dikenali juga sebagai hari panggil memanggil, Yaumut Tatad. Hari akhirat juga dikenali sebagai hari pengungkapan kesalahan, hari dibuka kesalahan, Yaumut Taghabun. Dikenali juga sebagai hari siksaan, Yaumul Akhim. Hari akhirat juga dikenali sebagai hari kebangkitan, Yaumul Qiyamah. Yang ni yang kita selalu sebut Qiyamah, daripada perkataan Qiyam. Qiyam ni berdirilah, bangkit. Qiyam al-lail, Qiyamul lail, menghidupkan malam, mendirikan malam. Qiyamah tu daripada perkataan Qiyam itu. Dikenali juga sebagai hari penimbangan, Yaumul Mizan. Dikenali juga sebagai hari keluar, Yaumul Khuruj. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sebab tu dinamakan Yaumul Khuruj. Dikenali juga sebagai hari perhitungan, Yaumul Hisab. Dikenali juga sebagai hari penyesalan, Yaumul Hasrah. Dikenali juga sebagai hari kebenaran, Yaumul Haqq. Juga sebagai hari kemenangan, Yaumul Fath. Dikenali juga sebagai hari yang dekat, Yaumul Azifah. Yaumul Azifah. Kita duk sangka lambat lagi ni hari kiamat, hari kebangkitan, hari akhirat ni. Quran bagi tahu hari yang dekat. Maksud dia tak lama lagi dah tu. Kita duk rasa lama. Itulah tadi nama-nama hari akhirat. Yang mana nama-nama hari akhirat ni dia ceritakan apa yang berlaku pada hari itulah. Hari akhir, hari besar, hari naungan, hari pertemuan, hari panggil memanggil, hari mengungkap kesalahan, hari siksaan dan sebagainya. Dia cerita tentang hari akhirat kita ni masuk bahagian timbangan amal, pelajaran yang lepas. Secara ringkasnya lah, surah Al-Anbiya ayat 47, Tuhan bagi tahu kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Jadi tak ada siapa-siapa yang dirugikan walau sedikit pun. Dan kalau ada amalan seberat biji sawi sekalipun, pasti akan ditimbang. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Surah Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Timbangan pada hari itu adalah benar, lagi adil. Siapa yang berat timbangan kebaikan dia, inilah orang-orang yang beruntung. Tapi siapa yang ringan timbangan kebajikannya, inilah orang-orang yang rugi. Rugi, salah satu sebab rugi tu selalu mengingkari ayat-ayat kami. Ini salah satu sebab rugi. Kadang-kadang kita tengok musabaqah. Musabaqah yang bacanya perempuan. Baca tak apalah lagi. Bila baca sedap suara. Habis-habis baca dia pun angkat muka. Bila angkat muka baru kita nampak dengan bedok dia, dengan lipstick dia kan, dengan kening terbentuk dia semua. Padahal dia tengah baca ayat Quran. Ni mengingkari ayat-ayat kami tu. Bahaya macam tu. Surah Al-Qari'ah ayat 6 hingga 9. Orang-orang yang berat timbangan kebaikan dia akan hidup dalam keadaan yang memuaskan. Dan orang-orang yang ringan timbangan baiknya, tempat kembalinya ialah neraka Hawiyah. Ini nama neraka Hawiyah. Kepercayaan tentang hari akhirat ni, dia bukan dalam agama Islam saja. Agama Yahudi, agama Kristian tu confirm lah. Sebab datang daripada jalur yang sama, agama Samawi orang kata. Tapi agama-agama lain pun ada.
Sebab itu dalam rumah-rumah ibadah mereka, macam Abang Muzar cerita hari tu, di Genting Highland tu dia ada tok kong dia. Kalau kita pergi ke sana, dia ada model-model kecil, jambatannya ada, apinya ada. Betul Abang Muzar? Ada model-modelnya. Agama tu pun percaya hari selepas mati tu nanti hari kebangkitan. Dan saya baru ni ada sembang dengan satu orang remaja Cina lah, perempuan umur 15 tahun, sembang-sembang tentang agama. Dia kata di sebelah Kerian dekat Kuala Gula sana pun ada satu tok kong. Dia kata sana ada ular, ada jambatan, ada api, ada. Dia cerita pasal hari kebangkitan tu. Maksudnya dalam orang-orang Cina di negara kita ini, yang dia agama macam-macam orang Cina ni. Salah satu pegangan mereka tu memang mereka percaya ada hari kebangkitan. Bukan agama Islam, Yahudi dan Nasrani sahaja. Surah Al-Isra ayat 13 hingga 14. Setiap manusia itu telah kami kalungkan amal perbuatannya pada lehernya. Jadi kita cerita hari tu ayat hakikat lah. Dari awal lagi Tuhan dah tahu dah apa dia nak buat, baik ke jahat dah semua tahu dah. Dan pada hari kiamat dibuka kitab amalan-amalan itu tadi. Ketika itu cukuplah dirimu sendiri sebagai penghisap. Kita tengok amalan-amalan tu, kita sendiri tahu dah aku ni nak pergi ke kanan ke kiri ke, syurga ke neraka ke, untung ke rugi ke. Tak payah malaikat nak tolong kira ke apa dah. Kita tengok sendiri amalan tu, tahu dah. Tahu dah nasib kita sendiri. Dia bagi belah mana? Belah kanan ke belah ya. Nanti Allah maha. Dia cara dia datang itu pun kita dah tak payah tengok calculation di dalam dia. Cara datang pun kita dah gementar. Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 12. Siapa yang datang dari sebelah kanan, dia punya custom dia mudah, pemeriksaan dia mudah, cepat, dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira, masuk syurga lah. Orang yang datang dari arah belakang, kitab dia datang dari sebelah belakang, masa itu dia akan cakap pada diri dia sendiri, celakalah aku, teruk dah aku ni. Sebab kitab dia datang dari sebelah belakang. Dia tahu dah bila kitab datang dari sebelah belakang, dia akan dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Surah Al-Haqqah ayat 25 hingga 28. Orang yang dapat kitab dari sebelah kiri pula, cakap dia pun lebih kurang sama dengan orang yang dapat dari sebelah belakang tadi. Dia kata alamak, dalam bahasa tu dia kata aduhai, bahasa kita alamak, alangkah baiknya kalau kitab ni tak dibagi pada aku. Dia nampak cara kitab tu datang pun, dia kata datang dari sebelah kiri pula dah. Alangkah baiknya kalau kitab ni tak datang kat aku. Tak ada kitab ni, alangkah baiknya. Tapi tak boleh nak elak dah. Mau tak mau dia kena terimalah kitab dia tu. Alangkah baiknya kalau kitab ni tak diberi pada aku, dan alangkah baiknya kalau aku tak tahu apa perhitungan kira-kira di dalam dia. Aduhai, kiranya alangkah baiknya kalau kematian tu, mati-mati tu tak hidup dah. Dia kata aduhai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia kata alangkah baiknya kalau mati-mati dulu hancur jadi debu, tak bangun dah. Tapi malangnya kena bangun juga. Harta aku sekali-kali tidak memberi manfaat kepada aku. Jadi yang kita takut tadi, dia datang kitab tu dari sebelah belakang dan datang dari sebelah kiri. Datang dari sebelah kanan, kita pun seronok dah. Dah senyum dah. Surah Al-Kahfi, panjang ya. Kita akan didatangkan, dihidupkan kembali sebagaimana Tuhan menciptakan kita kali pertama dulu. Ini kita cerita itu orang yang mengingkari. Dia kata mana boleh dah jadi debu, jadi habuk, dah jadi gelombang ke, jadi apa ke, tiba-tiba nak hidup balik. Ini benda mustahil. Tapi bila kita ingat balik masa sebelum kita jadi dulu, daripada kosong, daripada tak ada debu, tak ada tulang, tak ada kromosom, tak ada apa, Tuhan boleh cipta kita jadi elok macam sekarang. Dan pada kehidupan kali kedua pula, apakah masalahnya untuk Tuhan cipta kita jadi elok? Sebab daripada kosong pun dia boleh cipta kita jadi elok. Ini daripada dah ada tulang dah, dah ada debu-debu, dah ada DNA dah, lagi senang Tuhan nak cipta.
Jadi tak ada masalah. Kita boleh tolak lah orang yang kata dah jadi debu dah, mana boleh hidup balik. No, daripada kosong dulu Tuhan boleh bagi hidup. Ni daripada dah ada debu dah, lagi senang dia bagi hidup. Kemudian kita tengok hadis-hadis tentang timbangan amal. Hadis riwayat Al-Hakim. Sungguh pun diriwayatkan oleh Al-Hakim, tapi dia mengikut syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya hadis ini hadis sahih. Firman Allah Ta'ala, selalunya yang kita dengar firman Allah Ta'ala ni ayat Quran lah, tapi ini hadis. Nama dia hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni cakap kata-kata tu kata-kata Tuhan, tapi Nabi Muhammad yang dia pinjam kata-kata Tuhan tu tadi. Firman Allah Ta'ala, timbangan akan ditegakkan pada hari kiamat. Seandainya pada hari itu langit dan bumi ditimbang, nescaya akan mencakupinya. Langit dan bumi pun boleh timbang. Rupa macam mana kita tak tahu, tak payah kita bayang. Lalu malaikat pun tanya, wahai Allah, nak timbang siapakah ini? Allah pun menjawab, untuk makhluk yang aku kehendaki. Siapa dia yang dikehendaki itu? Jin dan manusia. Yang itulah yang nak kena timbang. Malaikat dia tak kena timbang. Sungguh pun begitu, malaikat rasa gerut. Padahal dia tak kena timbang pun, tapi dia rasa gerut.